Bukannya sekejap, beliau tengok tu lebih kurang dalam 10 minit. Tapi dalam tempoh 10 minit tu tak ada kenderaan pun yang lalu pada masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat kembali lagi ke channel SH Studio. Seram tapi santai. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang diceritakan oleh Ahmad, bukan nama sebenar. Bagaimana pengalaman beliau menunggang motor seorang diri di tengah-tengah malam, dan beliau diperlihatkan suatu pemandangan yang cukup aneh. Nak tahu apa yang aneh? Sebelum tu, jangan lupa subscribe dahulu channel ini. Dan bagi anda yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita kembali selepas ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah ini sebenarnya berlaku pada tahun 2011. Masa tu umur Ahmad lebih kurang dalam lingkungan 20-an macam itulah. Dan ketika itu beliau bekerja di Kuala Lumpur dan masih bujang. Ahmad kata dia masih ingat lagi pada satu hari, iaitu hari Jumaat, setelah habis bekerja pada pukul 8 malam, dia terus balik ke rumah. Masa duduk kat rumah tu, dia rasa macam nak balik kampung lah, sebab dah hujung minggu. Beliau ambil keputusan untuk balik ke kampung pada malam itu juga. Jadi perangai Ahmad ni memang macam ni. Dia suka redah buat keputusan tu last minute. Memang dia macam tu. Bila dia rasa bosannya, dia akan start motor balik ke rumah ibu bapa dia di negeri Perak. Kiranya Ahmad ni dah biasalah ulang-alik daripada Kuala Lumpur ke Perak. Perak tu daerah mana tidak dinyatakan. Hampir pukul 12 malam, Ahmad ni pun start motor dan memulakan perjalanan dia untuk pulang ke kampung. Memang dah jadi tabiat dia pulang ke kampung pada waktu tengah malam. Bukan apa, dia suka keadaan jalan yang cukup lengang dan cuaca pun tak berapa panas. Selepas lebih 2 jam beliau menunggang motosikal, akhirnya beliau singgah di sebuah R&R, di sebuah hentian rehat yang terletak di Tapah untuk mengisi minyak. Masa tu jam dah menunjukkan pukul 3 pagi. Jadi masa tu jalan agak-agak sunyi. Ialah maklumlah, waktu pagi memanglah jalan kedua-dua arah agak lengang. Jarang sekali boleh lihat kereta atau motosikal yang lalu pada waktu itu. Selepas selesai mengisi minyak, beliau meneruskan perjalanan. Dan hampir sejam kemudian, beliau memberhentikan motosikal selepas susu keluar Hulu Berang. Dia memberhentikan motosikal dan matikan enjin sekali. Ahmad ni dia berhentikan motosikal dia di tepi jalan, tapi kawasan tu kiranya ada lampu lah di bawah deretan lampu jalan. Kira bukan tempat yang agak gelap ataupun tempat yang agak bahaya. Jadi dia sini sengaja memberhentikan kenderaan di situ, bukan apa dia nak regangkan badan dia yang agak lenguh, yang agak penat dah sebab jalan jauh, dan mata pun mungkin masa tu mengantuk lah. Biasalah bila kita memandu di tengah malam, mata kita akan cepat mengantuk.
Tapi itu pun terpulang kepada individu jugalah. Ada yang suka malam. Macam si Ahmad ni, dia memang suka menunggang motosikal di waktu malam. Jalan masa tu agak sunyi, tetapi disebabkan oleh awal pagi ni agak tenang, agak mendamaikan. Itu yang menyebabkan Ahmad suka dengan keadaan tersebut. Jadi Ahmad dia duduk tepi jalan, duduk di pembahagi jalan tu, sambil menghadap motosikal beliau. Dan masa tu beliau keluarkan sebatang rokok untuk menghilangkan rasa mengantuk. Habis saja hisap rokok, beliau mencampakkan puntung rokok tersebut. Dan masa beliau nak pergi ke motor tu, beliau terpandang ke belakang. Masa tu alangkah terkejutnya beliau disajikan ataupun beliau diperlihatkan dengan satu pemandangan yang cukup aneh. Dia dah rasa tergamam, tak tahu nak cakap apa. Beliau kaku kerana beliau diperlihatkan dengan satu pemandangan yang cukup aneh bagi beliau. Mana tak anehnya, dalam kesamaran cahaya bulan dan dibantu dengan lampu-lampu jalan, Ahmad ni dia tengok sebuah kawasan perkuburan lama yang memenuhi bukit bukau di situ. Tiada sebatang pokok pun yang ada di atas bukit bukau itu. Hanya ribuan batu nisan yang memenuhi bukit-bukit tersebut. Dan kubur-kubur tersebut adalah kubur-kubur lama. Sebab dapat dilihat batu nisan dibuat daripada kayu-kayu yang cukup usang dan batuan-batuan lama berceracak sana sini memenuhi bukit-bukit tersebut. Masa tu dia tak percaya. Dia cuba gosok-gosok mata, kelip-kelipkan mata, tetapi pemandangan tersebut tak hilang dari pandangan mata. Masa tu Ahmad ni dia tak rasa takut langsung. Cuma dia rasa pelik. Sebab setahu dia tidak ada kubur yang seluas itu. Dia ada 3 bukit dan dipenuhi dengan kubur-kubur usang ataupun kubur-kubur lama. Dia cukup yakin sebelum ni mana ada kubur-kubur tersebut. Sebab di situlah spot yang selalu dia berhenti bila dia balik kampung. Dan sebelum ni tak ada pula dia jumpa benda tersebut. Jadi dia ambil masa untuk perhatikan betul-betul, untuk perhatikan secara detail. Dan dia mengesahkan yang ini memang betul kubur lama, dan berdasarkan tulisan yang ada di batu-batu nisan tersebut, beliau dapati ini adalah perkuburan Islam. Tetapi perkuburan siapa yang dia lihat, itu yang jadi persoalan. Bukannya sekejap beliau tengok tu, lebih kurang dalam 10 minit. Tapi dalam tempoh 10 minit tu tak ada kenderaan pun yang lalu pada masa itu. Selepas itu si Ahmad ini dia terus naik motor. Okey, masa dia mencapai helmet, dia pakai helmet tu, mata dia masih terpaku melihat perkuburan tersebut. Masa tu juga si Ahmad ni dah rasa seram sejuk. Masa tu baru rasa seram sejuk. Bulu tengkuk pun dah rasa meremang. Jadi si Ahmad ni tak tunggu lama. Dia terus start enjin motosikal dan terus memecut. Jadi dalam perjalanan ni si Ahmad dia rasa tak sedap hati. Dia duk tertanya-tanya, kubur siapa tu? Sejak bila ada kubur di situ? Dan kenapa selama ni dia tak perasan pun yang ada kubur di situ? Jadi bila sampai di kampung, si Ahmad ni terus masuk rumah dan terus mandi, kemudian terus tidur. Keesokannya barulah Ahmad ni tanya kepada ayahnya tentang apa yang dilihatnya malam tadi. Ayah dia pun terkejut dengan apa yang diceritakan oleh Ahmad. Dan ayah dia kata, mana ada kubur yang sebesar ataupun seluas itu yang terletak di tepi lebuh raya tersebut. Jadi semasa si Ahmad nak balik semula ke Kuala Lumpur, beliau melalui jalan yang sama. Jadi bila sampai di tempat kejadian itu, dia tengoklah kanan kiri, tak ada pun kubur tersebut. Yang ada hanyalah belukar kosong saja.
Jadi sehingga kini apabila dia menaiki motosikal dan lalu kawasan tersebut, dia akan teringat tentang pusara ataupun kubur, ribuan kubur yang ada di tepi lebuh raya tersebut. Jadi cerita ini tamatlah di sini. Bagi anda yang baru singgah ke channel ini, saya alu-alukan untuk anda subscribe channel ini dan tekan butang loceng. Bagi anda yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.